Hai, selamat kembali ke channel Cikgu Niza dari SMK Tuh Indrawangsa Ahmad Batu Gajah. Untuk video kali ini, kita akan belajar tentang peranan kerajaan untuk capai objektif makroekonomi negara. Jom. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. Peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara yang pertama ialah guna tenaga penuh. Ya. Jadi mari kita lihat statistik tenaga buruh Malaysia dari Jabatan Perangkaan Malaysia pada Mac 2020 di mana kadar penyertaan tenaga buruh adalah 68.6% dan kadar pengangguran ialah 3.9%. Jadi di sini mari kita lihat apa itu guna tenaga penuh, ya. Ia adalah merujuk kepada kadar pengangguran di sesebuah negara berada pada paras yang rendah iaitu kurang daripada 4%, ya. Jadi di sini kamu kena faham apa itu guna tenaga. Guna tenaga mengukur kepada jumlah tenaga buruh yang digunakan dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan, manakala pengangguran pula adalah merujuk kepada tenaga buruh yang tidak digunakan ataupun tidak terlibat dalam sebarang proses pengeluaran barang dan juga perkhidmatan. Mari kita lihat apakah kesan guna tenaga penuh kepada ekonomi negara, ya. Okey, yang pertamanya ianya dapat mengurangkan pengangguran dalam negara. Jadi, kesannya ialah pengeluaran barang dan perkhidmatan akan dapat dikeluarkan dengan lebih banyak dan ini menyebabkan pendapatan negara akan meningkat, ya. Maka pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi dalam negara tersebut dan akhir sekali akan meningkatkan taraf hidup penduduk, ya. Oleh sebab itu, kerajaan akan berusaha, ya, untuk mencapai guna tenaga penuh. Objektif kedua makroekonomi negara ialah kestabilan harga, ya. Jadi mari kita lihat sumber daripada Jabatan Perangkaan Malaysia Mac 2020. Di sini kamu akan lihat perkataan inflasi dan juga deflasi. Okey, kedua-dua ini adalah melibatkan harga, ya. Okey, pada perspektif pengguna, kita hendakkan harga tidak terlalu tinggi, manakala pengeluar tidak hendakkan harga terlalu rendah, ya. Jadi tingkat harga umum yang terlalu tinggi ini dinamakan sebagai inflasi, manakala tingkat harga umum yang rendah dinamakan sebagai deflasi, ya. Sebenarnya ketidakstabilan harga yang menyeluruh dan berterusan boleh menjejaskan taraf hidup masyarakat. Jadi ia memberi kesan kepada inflasi apabila berlakunya inflasi dan deflasi. Okey, inflasi ialah tingkat harga umum yang berterusan, ya, naik berterusan, ya. Jadi apakah kesannya? Kesannya ialah kos sara hidup akan meningkat, ya. Maka berlakulah kuasa beli pengguna akan menurun, ya. Manakala deflasi, tingkat harga umum jatuh berterusan. Jadi kesannya ialah firma mengalami kerugian dan terpaksa membuang pekerja. Kesan akhirnya ialah kadar pengangguran meningkat, ya. Okey, sebenarnya tingkat harga umum yang stabil wujud
apabila harga purata barang tidak mengalami sebarang perubahan ataupun mengalami perubahan pada kadar yang rendah, ya. Jadi kestabilan harga dapat menjamin kestabilan kuasa beli dan juga kos sara hidup pengguna dan masyarakat. Objektif makroekonomi negara yang ketiga ialah pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi mari kita lihat, ini adalah sumber daripada Berita Harian Mei 13, 2020, ya. Okey, di sini ada perkataan KDNK, ya. Kalau kamu baca di sini, ya. Okey, sebenarnya apa itu pertumbuhan ekonomi? Ialah merujuk kepada peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada satu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya, ya. Okey, di sini kita akan lihat jika tingkat keluaran negara bertambah, maka pertumbuhan ekonomi berlaku, ya. Jadi aspek yang akan diambil kira ialah KDNK, keluaran dalam negara kasar, ya. Ianya ada kaitan dengan pendapatan negara, ya. Okey, jadi sekarang mari kita lihat apakah kesan pertumbuhan ekonomi. Okey, ya. Apa akan berlaku? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya. Ianya akan mendorong kepada peningkatan kegiatan ekonomi, ya. Dengan ini, keadaan ini mencipta lebih banyak peluang pekerjaan, ya. Okey, jadi pertambahan peluang pekerjaan kepada masyarakat dan ini akan mengurangkan pengangguran, ya. Jadi maka ianya meningkatkan guna tenaga, ya. Dengan ini apa yang berlaku? Kadar pengangguran pun akan menurun. Maka peningkatan pendapatan negara sebab ramai yang bekerja boleh membayar cukai, ya. Contohnya, ya. Okey, maka ianya akan meningkatkan kuasa beli dan permintaan agregat kerana isi rumah ramai yang ada pekerjaan. Jadi akan meningkatkan kuasa beli dan permintaan, ya. Dan kesan akhirnya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat, ya. Jadi pertumbuhan. Objektif makroekonomi yang keempat ialah kestabilan imbangan pembayaran, ya. Okey, di sini cikgu berikan satu contoh berita harian pada 27 Oktober 2017, ya. Okey, di situ kedudukan imbangan pembayaran dijangka terus menggalakkan. Tahun ini disokong peningkatan lebihan akaun semasa dan akaun keuangan berikutan keteguhan permintaan luar serta harga komoditi. Ia melibatkan akaun di situ, ya. Jadi apa itu kestabilan imbangan pembayaran, ya? Imbangan pembayaran ialah satu penyata keuangan yang merekodkan aliran masuk dan keluar kesan daripada perdagangan antarabangsa dalam tempoh 1 tahun, ya. Jadi di sini kita akan lihat ada perkataan lebihan dan juga defisit sebenarnya, ya. Jadi sesebuah negara boleh mengalami lebihan ataupun defisit imbangan pembayaran. Okey, kalau kita lihat lebihan, ya, ia adalah menguntungkan negara, ya. Kerana apa? Kerana ia meningkatkan nilai ekspor barang dan perkhidmatan serta menggalakkan kemasukan pelaburan asing.
Ya, jadi ianya akan meningkatkan rizab pertukaran mata wang asing. Sebenarnya kesan terima mata wang asing ke dalam negara yang lebih banyak, ya, ianya akan meningkatkan rizab pertukaran mata wang asing dalam bank pusat, ya. Okey, jadi mari kita lihat apakah kesan lebihan imbangan pembayaran dan defisit imbangan pembayaran. Okey, untuk lebihan, ya, imbangan pembayaran lebihan, ya, menyebabkan rizab pertukaran asing di bank pusat bertambah, ya, kerana ini melibatkan ekspor dan import, ya. Kalau ekspor dan import akan melibatkan pertukaran asing, ya. Okey, jadi nilai mata wang tempatan akan meningkat, ya. Kesan akhirnya ialah kegiatan ekonomi dalam negara akan semakin pesat, ya. Okey, sekarang mari kita lihat imbangan pembayaran defisit. Apa yang berlaku? Okey, rizab pertukaran asing di bank pusat akan berkurangan, ya. Jadi nilai mata wang tempatan semakin merosot, ya. Kesan akhir ialah kegiatan ekonomi dalam negara semakin merosot. Soalan 1 cikgu berikan dalam bentuk kertas 1 objektif, ya. Di antara berikut pasangan yang manakah benar? Cikgu berikan di situ pilihan jawapan A, B, C, D, inflasi dan deflasi. Cuba kamu jawab. Okey, katakan kita lihat inflasi, ya. Kamu kena faham apa itu, ya, tingkat harga umum. Jadi kita lihat di sini A, kadar pengangguran meningkat. Kalau kita katakan tingkat harga umum meningkat, orang ada duit, maksudnya adakah kadar pengangguran akan meningkat? Dah tentulah salah, ya. Okey, B, penurunan tingkat harga umum secara berterusan. Betul ke salah? Kalau kita lihat di sini, ya, cikgu ambil pen di sini, ya. Kita lihat di sini tingkat harga umum barangan ini adalah meningkat, ya. Meningkat dari semasa ke semasa. Dikata kenaikan. Mana jawapan B adalah salah, ya. Okey, kita lihat C. Kos sara hidup akan naik. Betul ke salah? Sebab kuasa beli meningkat, ya. Jadi harga barang pun akan meningkat. Maka kos sara hidup akan meningkat. Jadi jawapannya betul. Dan D pula, kenapa salah? Kita kena lihat, ya. Kenapa salah? Nilai wang meningkat. Betul ke salah? Kan? Bila berlaku inflasi, dia akan menyebabkan nilai mata wang kita akan menurun. Jadi jawapannya adalah salah. Okey, siapa yang betul saya ucapkan tahniah. Okey, kita terus kepada soalan kedua. Yang ini saya beri dalam bentuk esei, ya. Okey, kamu buat 2 markah dan pertumbuhan ekonomi pun 2 markah, ya. Biasanya ini dalam kertas 2 bahagian A. Jadi kita boleh buat dalam bentuk point ataupun esei. Tapi kalau buat dalam bentuk point, kamu mesti beri ayat penuh, ya. Okey, di sini cikgu berikan contoh jawapan, ya. Tapi sebelum kamu melihat jawapan, pastikan kamu menulis jawapan kamu sendiri, ya. Okey, penyelesaiannya. Okey, sumber guna tenaga penuh, 1 lagi markah, ya. Okey, kita buat huraian dia. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi?
peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sebuah negara pada satu tahun berbanding dengan tahun yang sebelumnya. Ini adalah definisi dia kita bagi. Kemudian kita hurailah. Ianya boleh diukur dengan menghitung perubahan tingkat keluaran negara berbanding tahun sebelumnya. Jadi ada dua isi di situ. Dapatlah kamu 2 markah. Okey, pada yang di sini saja pembelajaran kita berkaitan dengan peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Ada 4 saya harap pelajar semua dapat memahami isi kandungan pelajaran kita hari ini. Sekiranya video ini memberi manfaat, jangan lupa subscribe supaya kamu akan mendapat video saya yang seterusnya. Dan jangan juga lupa like dan share supaya ianya memberi manfaat kepada rakan-rakan yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih like, share dan subscribe.